ni wartawan Sina kalau tak silap datang ke Kampung Baru, dia buat interview berkenaan dengan apa yang telah disebutkan oleh Tan Sri Anwar Musa. So dia mendapatkan feedback daripada penduduk, dan penduduk berang dengan keadaan yang berlaku lah. Sebab dia kata kalau tak dibangunkan Kampung Baru ni, penduduk sendiri tak dapat manfaat kedudukan tempat tu. Sebab kalau kita tengok Kampung Baru sekarang ni dah dipenuhi dengan pendatang-pendatang asing yang telah berniaga secara berleluasa lah. So keadaan itu sendiri menyebabkan mereka marah dengan apa yang telah disebutkan oleh Tan Sri Anwar Musa. Baby, kita dah hampir 40 minit ke udara. Jadi tapi Musa ni nak beritahu lah, Anwar Musa ni kalau orang Kampung Baru marah pun dia tak kisah. Apa dia nak kisah pun kan. dia jadi kerajaan pun bukan atas kehendak rakyat, ya, lebih atas dasar pintu belakang dan tembok atap, ya. Saya rasakan bahawa interview itu memberikan gambaran yang sebenar lah. Harapan penduduk, bukan penduduk, ya, harapan pemilik Kampung Baru ialah kerajaan ambil alih dan bangunkannya, ya, dengan memberikan harga yang munasabah, yang adil, ya. Dan tak ada orang lagi yang boleh menyelesaikan, ya. Kaedah yang dicadangkan sekarang ni, sepaham saya, ialah pihak pemilik kena runding dengan pemaju, ya. Buatlah ramai-ramai berkumpul, 5-6 pemilik, 5-6 lot, lepas tu runding dengan pemaju, bangunkan. Saya nak beritahulah, ya, sebagai seorang town planner yang profesional, kaedah yang dikemukakan itu adalah satu penghinaan kepada jurusan town planner, ya. Kerana bila kita buat begitu, ini bererti bahawa pembangunan itu tidak dirancang tetapi akan dilakukan secara runcit, ya, mengikut pemilik yang nak jual tanah dia dan pemaju yang akan membangunkan ikut suka dia, ya. Apa yang dia nak, dia dah beli, dia akan bangunkan kondominium, dia akan bangunkan tempat komersial dan sebagainya untuk dapat pulangan daripada investment dia. Dia takkan ikut apa yang kita telah rangka dan kita telah rancangkan, kerana itu akan menyulitkan dia. Sebagai contoh, ya, dalam kita punya plan ada taman seluas 25 ekar. Ya, 25 ekar. Pemaju mana yang akan beli 25 ekar itu untuk dijadikan taman? Sudah pasti tak. Ya, so itulah sebabnya kita kena selesaikan masalah Kampung Baru itu sebagai satu pembangunan seluas 250 ekar. 150 ekar tu kita kena beli dengan harga yang adil, yang akan membantu pemilik untuk membangunkan keadaan ekonomi mereka dan pemilikan hartanah mereka, dan ianya dibangunkan mengikut satu master plan yang seperti mana yang dikemukakan tempoh hari, ya. Maka akan ada dia punya taman, akan ada dia punya pusat kebudayaan, akan ada satu pembangunan yang terancang, bukan yang dibangunkan secara runcit mengikut pemilik dan pemaju secara asing-asing ikut masing-masing, ya. Okey, maybe kita dah 40 minit bersiaran. Mungkin satu soalan terakhir yang saya rasa perlu dapatkan pandangan YB, iaitu melihat kepada harapan penduduk Kampung Baru. Saya rasa mereka ternanti-nanti kelibat YB di Kampung Baru untuk berbincang kembali. Dan terakhirnya ialah kalaulah diberikan peluang kembali untuk menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, adakah perkara ni boleh diteruskan kembali ataupun setelah rakyat ataupun penduduk dipermainkan, mereka lebih ramai akan menolak sebarang cadangan ataupun plan pada masa akan datang? Okey, saya nak menyatakan bahawa memang rancangan untuk membangunkan Kampung Baru yang dikemukakan adalah satu rancangan yang bersungguh-sungguh
yang serius, yang bukan nak mempermainkan mana-mana pihak, ya. Saya telah membuktikannya dengan diadakan town hall di mana kita bertemu secara live dengan pemilih dan kita jelaskan perancangan kita dah buat plan mengikut satu profesional punya arkitek yang telah buat layout yang cantik, yang saya rasa dah yang terbaik lah, ya, yang boleh dikemukakan untuk pembangunan itu. Tetapi saya tak boleh buat apa-apa apabila kita tidak lagi sebagai kerajaan. Maka kalau kiranya nak lihat kampung baru dibangunkan dengan cara yang memberikan hak dan harga yang adil dan munasabah kepada pemilik-pemilik, yang saya rasa terpaksa tunggu kerajaan Pakatan Harapan kembalilah, pasal kita nampak Perikatan Nasional pun tak ada harapan, yang Barisan Nasional pun dah terbukti tak inginkan, dan hanya saya rasa tak ada orang boleh nafikan bahawa perancangan untuk membangunkan kampung baru secara terancang dan secara bersungguh-sungguh telah hanya dapat dikemukakan dan diusahakan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Amat malang kita tak sempat untuk habis, ya. Kalau kita dapat sampai bulan Jun, kita dah boleh dapat lebih daripada 70%, saya yakin, dan kita dah boleh ada perancangan untuk melaksanakannya, dan dari segi kewangan dan sebagainya, ianya hanya satu alasan, dan soal orang pemilik tak setuju pun satu alasan, dan kalau kita dapat balik kerajaan, insya-Allah ini merupakan cita-cita saya untuk melihat masyarakat Melayu di Kuala Lumpur dibangunkan, dan kualiti kehidupan di kawasan orang Melayu dipertingkatkan, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih YB Khalid Samad atas penjelasan dan juga jawapan-jawapan yang telah diberikan daripada soalan-soalan yang diajukan tadi. Jadi jelas kepada kita semua kesungguhan yang telah diterangkan tadi oleh YB Khalid Samad ketika beliau menjadi Menteri Wilayah Persekutuan untuk memajukan ataupun membangunkan kampung baru ini. Dan hari ini perancangan tersebut secara terang telah disabotaj dan telah dihalang oleh Menteri Wilayah yang baru yang datang ataupun yang naik melalui tembok atap, sehingga menjadikan perancangan ini terbantut dengan alasan-alasan kewangan dan juga persetujuan penduduk sendiri. Ini secara langsung menghina penduduk kampung baru yang telah memberikan kerjasama yang baik sebelum ini. Jadi kita harapkan, kita doakan supaya kerajaan Pakatan Harapan diberikan mandat kembali pada pilihan raya akan datang untuk meneruskan dan menyelesaikan pembangunan ini